Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung dengan tajuk fungsi trigonometri. Okey, kita buat revision sedikit. Okey, yang pertama, kita perlu tahu kedudukan sudut. Okey, so kita tahu kedudukan sudut ada 4 sukuan. 1, 2, 3 dan 4. Okey, yang mana sukuan pertama, cikgu tuliskan sebagai all. All tu maksudnya semua sudut sama ada sin, tangent ataupun cos, nilainya kita akan dapat positif. Contohnya sin 45. Sin 45 kita dapat nilai dia positif. Kamu boleh gunakan kalkulator. Tapi kalau pada sukuan kedua, contoh sudut sukuan kedua adalah 120. Bila kamu tekan sin 120, kamu akan dapat jawapannya positif. Tapi kalau kamu tekan tangent 120 ataupun cos 120, kamu akan dapat negatif. Jadi sukuan yang kedua hanya sin sahaja yang bernilai positif. Untuk sukuan yang ketiga pula hanya tangent sahaja positif. Contohnya kita ambil 190. Bila kamu tekan tangent 190, kamu akan dapat nilainya positif. Tapi kalau kamu tekan tangent sin 190 ataupun cos 190, kamu akan dapat jawapannya negatif. Macam tu juga dengan sukuan yang keempat. Hanya cos sahaja yang bernilai positif. Seterusnya. Nama khas. Pada sukuan yang pertama, di antara 0 sampai 90 darjah, kita namakan dia sebagai sudut tirus. Antara 0 sampai 90 tu contohnya 45, 60, 70, 89. Untuk yang cakah pula, sudut dia mestilah melebihi 90 darjah tetapi kurang 180 darjah. Dan reflect adalah sudut yang melebihi 180 darjah kurang 360 darjah. Antara nama-nama yang kamu pernah pelajari sebelum ini, kalau pelengkap, jumlah dia adalah 90 darjah, penggenap 180 darjah, konjugat 360 darjah. Tapi kita jarang gunalah benda ni, cuma mungkin akan keluar jugalah. Untuk soalan-soalan yang tanya berkenaan dengan pelengkap, penggenap dengan konjugat. Seterusnya. Segitiga bersudut tegak. Kalau segitiga itu bersudut tegak, sudut sini mestilah 90 darjah. So ini adalah jarak A. Jarak di sini, ni jaraknya. Yang ni adalah hypotenuse lah. Ini adalah adjacent. Adjacent tu maksudnya bersebelahan. Yang ni adalah bertentangan. So kalau sudut kita dekat sini, so yang ini adalah kita punya bertentangan lah. So ini akan jadi bersebelahan. So yang paling panjang ni adalah hypotenuse. So kamu kena ingatlah yang ni. Kalau kita nak cari tangent X, tangent X ataupun theta. Kalau theta di sini kita tulis theta lah. So tangent X bersamaan dengan opposite bahagikan dengan adjacent. Ada juga yang buat nak ingat digunakan TOA, TOA. Untuk sin, sin bertentangan bahagi dengan hypotenuse. O bahagi dengan H. Ada juga yang ingat SOH. So. Untuk cos pula bersebelahan bahagi hypotenuse. So A bahagi dengan H. So C A H. Macam ni kita guna BI lah. Kalau BM kat sini K, KOS. Ni sama, BI, BM sama ejaan dia. Seterusnya. Ini antara formula yang kamu kena hafal. Yang ni tidak disediakan di dalam
buku formula. Okey. Okey, tangent X. Tangent X adalah sin per cos. Okey, so yang ni kena ingat lah. Okey, yang baru yang ni lah yang kamu tak pernah dengar. Okey, secant, cosecant, cotangent namanya. Okey, secant adalah songsangan bagi cos. Cosecant ialah songsangan bagi sin. Cotangent ialah songsangan bagi tangent. Okey, cara nak ingat, kita ambil huruf yang ketiga. Okey. Macam ni. Okey, secant 1 per cos, cosecant 1 per sin, cotangent 1 per tangent. So daripada sini, okey, macam-macam soalan boleh tanyalah. Okey, contohnya dekat sini kan. Kita boleh create formula yang baru. Okey, contohnya cotangent juga. Okey, cotangent X adalah 1 per tangent kan? Okey, cotangent X adalah 1 per tangent. So kita tahu 1 per tangent adalah 1 per sin X per cos X. Okey, ataupun sama dengan cos X per sin X. Okey, ini satu yang boleh kita create lah daripada tangent ni. Kita jadikan dia cos X per sin X. Okey, ni kena hafal. Okey, seterusnya. Okey, sudut positif dengan sudut negatif. Okey. So, sudut yang positif. Okey. Ini tidak melibatkan sin dengan cos ya. Okey. Sudut yang positif, arah dia adalah lawan jam. Okey, ini adalah arah lawan jam. Okey, ini adalah arah jam. Okey, sudut negatif adalah arah lawan jam. Okey, seterusnya tukarkan darjah kepada radian. Okey, yang ni kita pun dah belajar macam mana nak tukar unit daripada darjah kepada radian. Okey, contohnya kalau 90 darjah kita nak tukar kepada radian. Okey, so pastikan mode kamu berada pada radian lah. Sebab kita nak jawapan dalam radian, kita kena mode berada dalam radian. Okey, lepas tu kita masukkan nilai 90 darjah. So kita kena ambil dulu 90 darjah, kita kena guna dekat sini lah. Okey, 90 darjah, kemudian kita tekan sama dengan, so kita akan dapat jawapan dalam radian. Okey, tapi kita tak boleh tinggalkan jawapan kita macam ni. So sudut, dalam bentuk sudut, kalau kita nak tulis dalam radian, kita kena tulis dalam pi. Maksudnya kita kena ada pi dekat situlah. So macam mana caranya kalau dekat kalkulator ni? Okey, kamu kena bahagikan dulu dengan pi. Kamu boleh guna dekat kalkulator ni punya pi X ni. So kita bahagikan dulu dengan pi. Kena tekan shift tekan yang ni. So kamu akan dapat macam ni, nampak? 0.5. 0.5 tu adalah 1/2 lah. 1/2 pi. So 90 darjah ni bersamaan dengan 1/2 pi ataupun pi per 2. Okey. Okey, 180 darjah ni adalah pi lah. Yang ni sepatutnya kamu ingat Kalau 360 darjah 2 pi. Okey. So 2 pi 360 darjah, pi adalah 180 darjah. Kalau 90 darjah, pi per 2. Okey, untuk mencari sudut 45 darjah pula, okey, tukarkan kepada radian. Okey, daripada sini kamu boleh tengok lah. Okey, kalau 0 darjah 0 radian, 90 darjah pi per 2. Kalau 45 darjah adalah separuh lagi daripada pi per 2. Okey, jadi dia akan jadi pi per 4. Okey, pi per 4. Okey, untuk 135 pula. Okey, dia adalah separuh lagi di antara 90 dengan 180. Ataupun kamu boleh buat tambahkan ini bezanya adalah pi per 4 lah. Setiap ni bezanya pi per 4 kan. Okey, so maksudnya pi per 2 kamu tambahkan dengan pi per 4.
Ataupun kamu just guna 1/2 tambah 1/4. So, kamu dapat 3/4. Jadi, dekat sini adalah 3/4 pi. Okay. So, seterusnya kalau nak dapat sudut 225, kita ambil daripada sini, kita tambahkan dengan 1/4. Ataupun 1 kita tambahkan dengan 1/4. So, kita dapat 5/4. So, kita dapat kat sini, sudut dalam pi kita adalah 5 pi per 4. Okay, 5 pi per 4 ataupun kamu boleh tulis 5/4 pi. Okay. Okay, untuk 270, so 5/4 tadi kamu tambah saja dengan 1/4. Kamu akan dapat 3/2 ataupun 3 pi per 2. Okay, seterusnya 315 kamu tambah lagi dengan 1/4. Okay, so kamu dapat 7/4. 7/4 pi. Okay, so yang ni kita nak tukar daripada darjah kepada radian. Okay, sebab ada sesetengah soalan dia menggunakan radian. Okay, jadi kita kena tahu jugalah macam mana cara nak tukar darjah kepada radian. Okay, seterusnya. Okay, sudut berganda. Okay, selama ini kamu hanya belajar sudut daripada 0 sampai 360 darjah saja. Okay, jadi untuk tambahannya ialah kita boleh jadi lebih daripada satu putaran. 360 darjah hanya satu putaran sahaja. Okay, so boleh jadi kita kena cari nilai 2 putaran ataupun 3 putaran. So kalau satu putaran 2 pi lah, sudutnya 360 darjah. Kalau 2 putaran dia akan jadi 4 pi. Seterusnya 3 putaran 6 pi. Okay, 4 putaran 8 pi. Okay, dan seterusnya.